So kita kena faham tau. Kita jangan dengar macam oh moratorium ni okay ambil tak ambil. Tak. Kita kena tahu sebab the logic behind it. Kenapa moratorium tu ada in the first place. And bila income kita, pendapatan kita terjejas, okay, macam mana kita nak bayar monthly commitment itu? Moratorium ni apa? Moratorium ni diberikan kepada orang yang ada apa? Yang ada hutang. Hutang lah puncanya. So macam saya tahun lepas bila moratorium yang pertama diumumkan, saya tak dapat apa-apa pun dari moratorium sebab at that time saya tiada hutang. So tak ada hutang rumah, tak ada hutang kereta, tak ada hutang kredit card. So bila kita tak ada hutang, kita tak affected pun dengan moratorium. Ada ke tak ada? Tak ada apa-apa efek, tak terjejas pun. So the question here is we need to understand moratorium tu diberikan kepada orang yang mempunyai hutang. Dan kenapa kita ambil hutang? So bergantung pada sebab kita masing-masing. So contohnya kalau kita beli kereta, kita hutang dengan bank sebab kereta itu kita nak gunakan untuk pergi kerja, for example. So dia menjadi satu keperluan. Betul? So kita buat hutang sebab ada keperluan. Itu satu. Ataupun kita beli rumah. Rumah pun sama juga. Kita beli rumah. Kalau orang yang beli rumah untuk own stay adalah tempat kita berlindung. Betul? Family kita ada tempat berlindung. Betul tak? There's always a reason. Kita tak sewenang-wenangnya buat hutang sesuka hati. Betul tak? So everything kita buat hutang, kita ada buat benda, sesuatu benda lah. Kalau anda buat hutang untuk buat benda-benda yang mengarut, itu di luar kawalan saya. Okay? So that's the first thing. Apa itu hutang? Kenapa kita buat hutang in the first place? Kemudiannya, dan kita kena faham apa yang terjadi sekarang ini, iaitu berlakunya pandemik wabak COVID-19 pada tahun lepas, bulan Mac. Dan apakah akibat daripada pandemik wabak COVID-19 itu? Ramai orang terjejas. Sama ada anda ni bekerja ke ataupun anda ni seorang business owner. Even saya pun terjejas dengan COVID-19. Bukan nak cakap saya ni loot, tidak. Semua orang terjejas. Apa tindakan kita selepas itu yang membezakan kesudahan kita, sama ada kita boleh grow ataupun kita tewas. Okay? Tetapi unfortunately majority daripada masyarakat kita di Malaysia terjejas, sama ada kehilangan pekerjaan ataupun bisnes terpaksa tutup. So disebabkan ini, kedua-dua ini yang berlaku, apa jadi? Ialah kita kehilangan punca pendapatan. Dan benda ni lah menjadi masalah besar. Okay? Apabila kita hilang punca pendapatan. So kita kena faham tau. Kita jangan dengar macam oh moratorium ni okay ambil tak ambil. Tak. Kita kena tahu sebab the logic behind it. Kenapa moratorium tu ada in the first place. And bila income kita, pendapatan kita terjejas, okay, macam mana kita nak bayar monthly commitment itu? Dan itulah menjadi masalah. Dan itulah apa yang cuba diselesaikan dengan program moratorium ini. Moratorium ni tujuan dia adalah untuk meringankan beban rakyat dan orang yang bisnes mereka terjejas akibat daripada wabak COVID-19 ini. Dari segi apa? Dari segi cash flow. Bahasa kewangan ya. Cash flow management. Cash flow management di sini bermaksud income anda, okay, cash flow ni, income tolak dengan expenses. Dalam bahasa lain ya, pendapatan anda tolak dengan perbelanjaan anda. Okay? Itu sahaja. So bila pendapatan anda terjejas, ada perbelanjaan anda masih jalan seperti biasa. Semua orang perlu makan, minum, betul? Semua orang ada anak, kena hantar anak pergi sekolah, beli lampin anak, okay, beli pampers anak, susu anak. Benda ni tak terhenti, betul? So apa yang berlaku? Bila pendapatan tak cukup ataupun tidak ada, tapi perbelanjaan ada, apa yang akan jadi? Kita terpaksa korek tabung simpanan kita. So kalau kita cakap soal cash flow management ni, ada dua cara saja kita nak perbaiki. So kalau anda jumpa mana-mana financial planner out there, jawapan mereka akan sama dengan saya. Ada dua cara saja. Sama ada anda tambah pendapatan anda, income anda, ataupun anda kurangkan perbelanjaan anda. So nak tambahkan income? Yes. Maksudnya anda buat bisnes baru ataupun anda cari pekerjaan baru. Itu kalau anda nak tambahkan income anda. Tapi tak semua orang bernasib baik, tak semua orang diberhentikan kerja, esoknya terus dapat kerja baru. Mungkin mengambil masa sebulan, 2 bulan dan 3 bulan. So, what's your next option? Kalau anda tak boleh nak tambahkan pendapatan anda kena kurangkan perbelanjaan anda. Dan di situlah baru kita bincang soal moratorium ini. Perlu ataupun tidak. Saya tak nak anda fokus bila cakap pasal moratorium ni, interest kena tambah, kena bayar ke tidak. So it is out of context. At this point, the problem is what? The problem is cash flow management.
The problem is not how much you pay to the bank. Okay, the problem is not about how much you pay to the bank. Okay, saya nak anda faham benda ni. Itu saja untuk video kali ini. Saya harap anda dapat belajar sesuatu benda yang baru. Jika anda nak tengok the whole version, okay, video penuh, pergi dekat dalam ruangan description untuk klik pada link untuk join ke dalam group Ask Dr. Adam, di mana anda boleh tengok the whole version inside that. Okay, itu saja daripada saya. What do you guys think? Alright, nyatakan pandangan anda dalam ruangan komen. I will see you in my next video.